terletak hanya 110 km dari Kuala Lumpur, jadi pintu masuk kepada dua negeri lain, Terengganu dan Kelantan. Sejarahnya, pekan ini sangat sinonim dengan aktiviti pelombongan emas sejak kurun ke-18. Raub yang terletak di antara Banjaran Utama dan Banjaran Gunung Mendom mempunyai keluasan 2,271 km persegi. Menurut kepercayaan orang lama, Raub mendapat namanya dari perkataan Raub yang bermaksud genggaman. Sejarahnya lagi, pada masa dahulu, masyarakat di situ meraup emas dengan hanya menggunakan tangan. Mula terkenal pada abad ke-20, industri pelombongan di daerah ini diusahakan oleh Raub Australian Gold Mine (RAGM) yang beroperasi sehingga tahun 1961. Sejajar dengan peredaran zaman, Raub yang juga merupakan antara pekan tertua di negeri Pahang kini gah dengan arus pembangunan dan mula dikenali di kalangan pelancong. Persoalannya, apakah sejarah dari perkataan Raub itu? Bagaimanakah daerah ini memperoleh namanya? Benarkah daerah ini kaya dengan emas? Saya telah menjalankan satu eksperimen sosial untuk melihat adakah anak muda di daerah ini tahu mengenai sejarah asal-usul nama daerah Raub yang dikatakan kaya dengan emas ini. Saya telah menemu ramah mereka secara rawak. Nama siapa Nama saya Kimi. Asal Raub Cuba cakap Raub sikit. Kan? Tahu tak macam mana asal-usul nama Raub? Setakat ni apa yang saya tahu asal pada meraup emas. Itu je. Okey. Cik, boleh saya tahu nama cik? Nama saya Syami dan dipanggil Amy. Cik asal dari Raub? Ya, saya berasal daripada Raub. Kan cik cakap cik berasal dari Raub kan? Boleh saya nak dengar slang Raub sikit? Slang Raub. Oh, gimana tu? Itulah. Boleh saya tahu sejarah nama Raub tu daripada mana? Sejarah nama Raub ni kalau diikutkan daripada hilang lompor emas. Emas tu kita meraup emas tu daripada situ lah nama Raub yang dikenali lah. Kita meraup emas tu datangnya perkataan Raub. Abang boleh saya tahu nama abang apa? Nama Siraj. Abang asal dari Raub ke? Memang asal sini. Orang Fadal Maklau. Cuba abang cakap Raub sikit macam mana? Abang ada rokok sebentar tak? Abang macam tu boleh tak saya nak tahu sejarah asal-usul nama Raub? Sejarah asal-usul nama Raub dia abang. Sejarah asal-usul nama Raub kalau setakat tahu saya lah, sebab Raub ni dulu famous dengan galian emas. Masa dulu orang Mandula tu orang panggil meraup emas. Sini banyak emas, jadinya meraup tu melekat jadi Raub. Okey, terima kasih. Ada sejarah mengatakan Raub memperoleh namanya dari aktiviti pelombongan emas. Adakah itu benar? Saya telah menemu ramah seorang pegawai majlis daerah Raub untuk mengetahui apakah sejarah di sebalik nama Raub ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safri bin Zainuddin. Saya berumur 39 tahun. Saya memang penduduk asal Raub lah. Maknanya saya dilahirkan di Hospital Besar Raub pada tahun 1981. Saya menetap di Raub ni kira sampai saya habis sekolah menengah. Tapi saya keluar sambung study di UiTM Shah Alam, dan seterusnya saya bekerja selama 9 tahun, dan 2007 saya balik ke Raub balik. So abang boleh cerita kat sikit macam mana asal-usul nama Raub tu, sejarah dia? Okey, pada yang saya tahulah, asal-usul nama Raub ni dia asal tu daripada perkataan meraup tu sendirilah. Sebenarnya dulu Raub ni terkenal dengan pelombongan emas. Jadi asalnya diceritakan ada dua orang pemuda lah
dua orang pemuda ataupun seorang pemuda sama ayah dia. Dia tengok satu tempat tu, dan kawasan tu penuh emas. Jadi dia raup emas tu menggunakan tangan. Asal usul daripada perkataan meraup itulah dikekalkan dan ditukar jadi raup. Itu menurut hikayat orang dulu lah. Dan memang pada masa dulu raup ni memang terkenal dengan perlombongan emas lah pada abad ke-20 tak silap saya. Abang boleh cerita tak macam mana suasana keadaan raup tu sendiri waktu zaman abang yang kecil-kecil daripada sekolah sampai dia punya perubahan dia tu macam mana? Okey, Bandar Raup ni asalnya satu pekan yang kecil je lah. Tapi dia melalui satu transformasi bandaran pada tahun 2000 tak silap saya. Masa saya mula keluar pada Raup ni, masa tu Bandar Raup dia tak banyak bangunan macam sekarang lah. So, apabila masa tu berlalu, permintaan domestik, pekerjaan apa semua, dan merubah Bandar Raup tu sendirilah macam mana kita tengok sekarang. Dia dah ke arah perbandaran. Itu macam mana sejarah lombong emas dekat Raup? Perlombongan emas di Raup ni dia bermula oleh satu syarikat gold mining lah, daripada Australia Gold Mining, di Bukit Koman. Dia jaluran di Bukit Koman tu membawa sampai ke Bandar Raup ni lah, dan dikatakan padang dataran Raup tu pun memang antara salah satu pusat perlombongan emas. Dan di Bandar Raup ni sendiri, dia kalau nak ikutkan dalam tanah kita ni, dia ada lombong yang tinggal lah lama. Jadi itu sebabnya Bandar Raup dia tidak boleh dibina bangunan tinggi, tidak boleh lebih daripada 7 tingkat pembinaan dikuatiri lah, sebab dia ada jaluran lorong bawah tanah tu masih ada lagi Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau refer pada Jabatan Mineral dan Geosains, memang wujud masih ada lagi. Dan pernah berlaku kita buat bangunan dataran Raup tu, bangunan plaza tu, difahamkan masa proses piling, ada beberapa piling yang hilang lah, piling, dan terus masuk ke dalam. Sampai sekarang lah masih kekal di Raup, tak ada bina bangunan tinggi. Untuk mengetahui sejarah Raup dengan lebih lanjut, saya telah menemu ramah Puan Jamilah binti Osman yang lebih mesra dengan panggilan Mama, merupakan anak jati kelahiran Raup Pahang, untuk mengetahui apakah sejarah Raup memperoleh namanya. Benarkah terdapat sejarah yang berbeza Raup memperoleh namanya? Apakah sejarah daerah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Jamilah binti Osman. Saya lahir pada tahun 1960. Saya berusia dalam 60 tahun. Saya seorang caterer, mempunyai 6 orang anak, 3 lelaki, 3 perempuan dan 7 orang cucu. So Mama memang lahir dengan membesar kat Raup. Ya, saya lahir di Hospital Besar Raup. Lepas tu Mama memang dari kecil sampai sekarang duduk kat Raup juga atau ada pinjaman mana? Saya lahir di Raup, sekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan Raup, sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Raup, yang sekarang dia jadi Sekolah Menengah Tengku Din lah. Dulu nama dia Sekolah Menengah Kebangsaan Raup. Sampai tingkatan 4. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran saya ke Institut Pertanian Malaysia Bumbung 5. So panjang 60 tahun tu Mama kat Raup ni kebanyakannya Mama memang dekat Raup ke ataupun macam? Kebanyakannya di Raup lah. So Mama tahulah perubahan dia dari dulu sampai sekarang ni. Ya.
banyaklah perubahan terutama di Bandar Raub lah, sebab saya lahir di bandar, besar di bandar, bersekolah di bandar dan besar dan tua pun di Bandar Raub ni. Ini soalan pertama dia. Okey. Nama bandar kita Bandar Raub kan? Ya, Bandar Raub. Raub ni kan besar, daripada Bukit Fraser sampai ke belah sana kan, sana tu kan. Sendong, sampai ke Dong, sempadan Raub dengan Kuala Lipis, Benteng. Sempadan Raub dengan Lipis, ikut Jalan Ceroh, kampung Pedah Tersang. Mama tahu tak macam mana Raub ni, nama dia Raub? Asal-usul nama Raub? Asal-usul nama Raub ni mengikut cerita arwah mak mama lah. Cerita nenek. Raub ni asalnya dari perkataan Raub. Raub tu maknanya Raub lah. Raub, perkataan Raub mata-mata ambil. Kita ambil dengan benda dengan jumlah yang banyak, iaitu emas lah. Emas itu Raub terkenal dengan emas lah. Jadi di mana-mana dalam Bandar Raub ni penuh dengan emas. Jadi orang dulu Raub je emas tu. Raub dapat emas kata. Itulah perkataan Raub tu. Mama tahu tak lumbung emas Raub tu ada kat mana? Lumbung emas Raub di Bukit Kumai lah. Di Bukit Kumai yang sekarang sampai sekarang masih ada di Bukit Kumai. Tapi dia punya sepanjang lumbung emas tu daripada sekolah Cina, SK Cina, sekolah Cina Chongqing tu hingga ke Bukit Kumai. Itulah dia punya panjangnya lumbung tu. Masih ada di Bukit Kumai, masih ada lagi lumbung emas. Maknanya dia masih mengeluarkan emas lah bandar ni. Masih mengeluar, tapi 2-3 tahun ni syarikat lumbung tu dah diberhentikan sebab penduduk setempat tak puas hatilah pasal pencemaran lumbung tu. Lumbung tu menghasilkan pencemaran. Lumbung tu menghasilkan pencemaran. Selain Raub ni, Iman dengan Cita ada 2 version. Pertama dia dapat Raub. Yang first tadi yang Mama cakap lah, Merauh Mas. Yang kedua Iman dengar pasal kedatangan orang Rawa. Kebanyakan penduduk Raub berketurunan Rawa, termasuklah keturunan Mama lah, keturunan Rawa yang berasal daripada Indonesia datang ke Raub dan keturunan Rawa lah. Ke tempat-tempat kampung-kampung yang banyak penduduk Rawa seperti kawasan-kawasan Gali, Dong, itu kebanyakan daripada keturunan Rawa lah. Masa Mama kecil-kecil, dan Raub ni kan dia macam kampung Teras, Sangli tu semua kan ditubuhkan sebab komunis kan. Mama pernah tak ada pengalaman pasal cerita-cerita komunis ke? Masa zaman komunis tu, Mama kecil lagi lah, tapi masih ingat-ingat lagi lah, ingat-ingat. Tapi masa tu bukan, komunis tu dah hampir habis lah, berpupuh lah komunis tu. Masa tu kan kita orang duduk di Bandar Raub ni, kita duduk di rumah murah Taman Muibah Jalan Ceroh. Asalnya Taman Muibah tu dulu dia jadikan kem askar sementara sebelum dah siap perumahan tu. Bila ada komunis, dijadikan kem askar kat situlah. Kita akan dengar bunyi letupan bom semasa duduk Raub lah. Sebab tu kan komunis paling banyak di kawasan Raub ni di Ceroh dan di Sungai Ruan. Di situ banyaklah berlaku serangan komunis dengan askar, dengan polis kan. Mama rasa apa perubahan yang ketara kat Raub ni yang Mama nampak? Macam dulu benda ni mungkin tak ada, sekarang dah ada ke? Yang mungkin memudahkan orang Raub ke? Okey. Yang paling ketara perumahan lah. Daripada Raub dulu cuma ada satu perumahan, iaitu Rumah Murah Jalan Ceroh. Itulah perumahan yang pertama dibuat. Lepas tu sekarang ni kita tengok Raub banyak dengan perumahan-perumahan lah. Kemudian kita ada
institusi pengajian tinggi pun dah ada di sini, ada sekolah-sekolah berasrama. Jadi itu memaju lagi lah Bandar Raub. Tiap kampung dah ada klinik kerajaan, dan setiap kampung ada sekolah, setiap taman ada sekolah. Apa pengalaman manis Mama yang dekat Raub? Pengalaman manis masa kanak-kanak lah. Masa kanak-kanak, masa tu Mama duduk di quarters JKR. Quarters JKR tu memang hampir dengan dalam Bandar Raub lah. Quarters JKR tu kami kena pergi ke bandar, jalan kaki dalam masa 5 minit dah sampai ke bandar. Masa tu ialah bandar yang tak ada banyak sangat kemudahan-kemudahan. Ada pertamanya kita orang tak ada kenderaan, menaiki kenderaan awam, menaiki bas, tak ada, masa tu tak ada motor, naik basikal. Kita orang boleh berbasikal daripada Raub nak pergi ke Latar Jarum, berbasikal masa tu dengan kawan-kawan. Walau apapun sejarahnya, Raub tetap dikaitkan dengan kekayaan emasnya, tetapi kini Bandar Raub tidak lagi menjadi kawasan pelombongan emas. Adalah mustahil untuk meneruskan aktiviti pelombongan kerana pelombongan emas di Raub dijalankan secara rombong dedah. Menurut kajian kawasan bawah, Bandar Raub adalah merupakan kawasan bekas rombong. Bangunan yang didirikan di kawasan Raub tidak boleh melebihi 5 tingkat. Hampir keseluruhan bangunan di Bandar Raub didirikan tidak melebihi 5 tingkat. Bandar Raub pada masa hadapan dijangka akan menerima pertumbuhan pesat kerana kedudukan yang strategik dengan keadaan tanah kosong yang boleh menampung kegiatan ekonomi. Tambahan pula, Kerajaan Pahang berusaha membangunkan daerah Raub dengan menaik taraf, sistem pengangkutan dan kemudahan asas di Bandar Raub. Semoga Bandar Raub akan mampu berdiri sendiri dan dapat menjadi sebuah bandar yang maju dengan kegiatan ekonomi, sosial serta politik yang menjana ke arah kemajuan tinggi selaras dengan wawasan 2020 yang inginkan negara Malaysia menjadi negara maju dalam tahun 2020.